dalam perjalanan yang begitu jauh. Kita tinggalkan kampung halaman kita, daripada macam-macam negeri kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke bumi Haramain ini. Allah pilih kita berada di sini pada pagi Jumaat. Maka ini peluang besar untuk kita. Tatkala kita mungkin terlepas daripada rutin harian kita. Biasa di Malaysia kita pagi Jumaat mungkin orang perempuan ada kerja lain, banyak tugas-tugas lain. Orang lelaki pun yang bekerjanya dengan rutinnya yang mungkin kadang-kadang menyebabkan tak sempat kita nak mencari, nak fokus pada mengejar apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi ini peluang kita berada di bumi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana gandaan pahala di dalamnya subhanallah sangat hebat. Diberikan peluang kita bertemu dengan hari Jumaat, maka sama-sama marilah kita tuan-tuan sama-sama mengambil peluang ini untuk kita fokus kepada ibadah, fokus kepada perkara-perkara yang mendatangkan pahala, yang seperti mana yang kita tahu digandakan begitu hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang nak kita renungkan pada pagi? Saya duduk fikir nak cakap apa ni, ramai orang-orang yang lebih alim. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan diri saya sendiri, kita jadikan tuan-tuan pada ketika masa yang pendek ini, kita melihat balik apa perkara yang paling besar yang kita nak bawa balik daripada tanah suci ini, selain daripada mengejar gandaan-gandaan pahala. Sebahagian jemaah mungkin yang pergi ke Madinah dulu, sebahagiannya mungkin dia pulun habis di Madinah, sampai sakit-sakit kaki, sampai bengkak-bengkil dia. Nah, seorang dah mungkin macam-macam ujian dia, sampai di Mekah slow down dah dia, low dah bateri. Mungkin sebahagian. Tetapi apa yang nak kita bawa balik yang lebih kekal adalah perbezaan yang ada pada jiwa kita. Bila mana kita meninggalkan bumi ini, jiwa yang datang pada ketika mana kita tiba tidak sama dengan jiwa yang balik. Sebab itu inilah tempat yang pada saya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebaik-baik tempat untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita bahasa Arab dia panggil tazkiyatun nafs. Kita mensucikan jiwa kita, kita bersih jiwa kita, kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada dalam jiwa kita. Semua orang, kita kenal diri kita sendiri. Saya duduk di depan tuan-tuan mampu bercakap ni bukan sebab saya berilmu, bukan sebab saya hebat, tapi kerana Allah tutup aib saya. Dan kita mampu berhadapan dengan manusia kerana Allah menutup aib itu. Maka sementara Allah tutup aib ini dan Allah beri peluang kepada kita, katakanlah ramai lagi orang yang mungkin duitnya lebih banyak pada kita, orang ajak pergi keluar negara waktu pagi petang boleh terbang on the spot, tetapi dia tidak pilih untuk ke bumi ini. Sedangkan tuan-tuan bersungguh-sungguh, sebahagiannya orang tahu kata pekin duit, simpan duit daripada awal tahun, daripada 2-3 tahun sebelumnya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah telah pilih kita, Allah telah beri peluang ini, marilah sama-sama kita jadikan tempoh masa kita di sini adalah tempoh masa untuk kita bermuhasabah diri. Tempoh masa kita di sini adalah tempoh masa untuk kita melihat balik pada diri kita. Sepanjang kita berada di sini, terlalu banyak perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Tuan-tuan, inilah satu tempat di mana berhimpun semua orang seluruh dunia. Nama kata orang beriman, la ilaha illallah itu ada dalam jiwanya, maka dia datang ke sini. Tuan-tuan datang, saya datang daripada Malaysia, orang lain datang daripada berbagai negara. Berkumpul kita, tujuan kita sama. Tujuan kita sama, nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat hari cabaran kita pergi ke Masjidil Haram, orang nak berada di Multazam contoh, bukan senang-senang tuan-tuan boleh masuk. Perlukan satu perjuangan nak pergi masuk tu, ada macam-macam strategi, macam-macam petua orang bagi. Nak cium Hajar Aswad tu macam-macam petua orang bagi. Tapi satu petua paling senang saya dapat kata, cara cium Hajar Aswad paling bagus, tuan-tuan pergi dekat Hajar Aswad tu, tuan-tuan cium. Itu dia kata cara paling bagus. Itu petua yang saya dapat setakat hari ni, belum dapat amal lagi. Berjuang kita. Dan waktu di Madinah nak masuk ke Raudhah, ada jadual-jadual masanya bagi perempuan, yang lelaki pun semua itu berjuang. Demikian juga sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan, bahkan lebih dahsyat lagi. Bagaimana pada hari dikumpulkan seluruh manusia, minal awwalin wal akhirin, daripada yang paling awal sehinggalah yang paling akhir. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari kita semua tuan-tuan akan berdiri, saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita datang di bawah kain ihram kita yang putih itu, bermacam-macam perkara yang tersembunyi.
Di bawah pakaian telekung kita yang putih itu mungkin berbagai perkara yang Allah telah tutup untuk kita. Tetapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjadikan pada hari kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh membersihkan diri kita dan menjadikan hati kita ini berada dalam keadaan qalbun salim, nak balik pada Allah, kita bimbang. Di akhirat besok Allah kata yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Kita boleh bermuka-muka depan orang, saya boleh duduk depan tuan-tuan bercakap pumpang. Nampak mungkin kita nak orang kagum dengan kita, tapi balik depan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu siapakah yang jiwanya benar-benar bersih. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah tempat kita nak latih jiwa kita yang pertama supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas satu perkara yang boleh disebut, satu perkara yang mudah diucapkan di lidah-lidah kita, tetapi ikhlas hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kata seorang guru saya, kita baca suratul Ikhlas, baca suratul Ikhlas, tidak ada sepatah perkataan ikhlas dalam. Maka demikian sebenarnya katanya, inilah ikhlas. Satu orang yang sungguh-sungguh dia ikhlas, dia takkan sebut saya ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas itu di dalam. Dan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita beragama tuan-tuan, soal ikhlas adalah soal yang paling besar. Soal ikhlas adalah soal yang paling besar yang menentukan diterima atau tidak satu amalan. Tuan-tuan berdiri di depan Kaabah, kain ihramnya sama, rukuk sujudnya sama, bacaan dalam solatnya sama, tapi balik depan Allah, hanya Allah yang tahu siapa yang ikhlas. Mungkin kita datang di sini, name tag-nya sama, cuma kalau petugas itu adalah tulis petugas, ada pula ni apa ni, juara hati. Tapi hati yang sebenarnya tahu Allah Subhanahu wa taala. Juara ke tidak juara di dalam ni Allah yang tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nak melatih diri ikhlas ini satu cabaran yang sangat besar. Dan kita kena ingat bagaimana Nabi beritahu kepada kita di akhirat besok tuan-tuan, antara golongan yang awal yang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, 3 golongan manusia. Hadis yang masyhur riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama golongan orang-orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah. Tuan-tuan telah pergi ke Madinah sebahagian. Tuan-tuan telah akan pergi ke Madinah sebahagian. Baik. Tuan-tuan, di Madinah kita akan pergi ke Jabal Uhud, tempat yang memang akan kita lawan. Di Jabal Uhud tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan satu sirah yang amat besar yang boleh kita ambil selain daripada cerita peperangan Uhud, bagaimana panjangnya perjuangan Nabi SAW tersebut. Tetapi selepas daripada peperangan Uhud, ada 2 orang yang berbeza kedudukannya, walaupun zahirnya kita lihat sama. Satu orang lelaki yang namanya Qazman, kisah yang masyhur, yang mana dia membunuh begitu ramai daripada kalangan Quraisy waktu itu. Pemegang bendera Quraisy daripada Bani Abdul Dar, 4 orang daripada mereka dibunuh oleh Qazman. Para sahabat sebahagian dikagum, hebat Qazman ini, bunuh ramai orang, musuh dalam perang. Tetapi Nabi kata wahwa min ahli nar. Kerana apa? Kerana dia bukan berperang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya nak jaga kemuliaan dia, tak nak dipanggil pengecut. Aku bilang tak ada kena-mengena dengan Islam. Allahu Akbar. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata orang yang mati pada jalan Allah, Allah tanya kepada dia, apa yang kamu buat atas dunia? Dia terangkan, aku telah berjihad. Mafhum daripada hadis tersebut, akhirnya Allah Ta'ala kata kau bohong. Sungguh kau berjuang untuk digelar orang yang berani. Innama qatalta liyuqal jari. Kau berperang kerana kau nak digelar pahlawan, hebat, berani, gagah. Kau kejarkan pingat-pingat yang tersemat di dadamu. Kalau begitu, akhirnya tidak dapat apa-apa, tidak ada habuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, golongan yang kedua, cerita perang Uhud tadi, seorang lagi laki-laki, tuan-tuan boleh semak sirah, namanya Al-Usairim. Al-Usairim ini satu orang yang masuk Islam di ambang peperangan Uhud bermula. Dia daripada kalangan penduduk Madinah, dia tak suka dengan Nabi SAW, tetapi di ambang peperangan Uhud, hidayah datang mengetuk pintu hati. Bahkan dalam sebahagian riwayat menyatakan dia masuk Islam selepas subuh, dia syahid sebelum zuhur. Satu orang yang masuk syurga
Tak pernah sujud pada Allah walau sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi ini kena cerita habis betul-betul. Dia dengar kita, itu tak pernah sujud boleh masuk. Aku sujud 3 kali 30 tahun dah, takkan tak boleh masuk. Orang sekarang gitu je dia buat kesimpulan dia. Tuan-tuan, soalnya apa yang ada dalam dadanya. Dia masuk Islam, dia ambang peperangan Uhud. Bila dia mati, Nabi kata wahwa min ahli jannah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, beramal. Kita beramal. Tetapi dalam kita beramal, pada masa yang sama mujahadah untuk membersihkan hati ini berjalan sepanjang hayat kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Fadil Syarif, golongan yang kedua kata Nabi SAW adalah golongan yang kata Nabi, orang yang belajar ilmu, orang alim, orang yang membaca Al-Quran, belajar ilmu, jadi orang alim, baca Al-Quran. Semua itu bagus dilakukan, semua itu kita harapkan redha Allah, tetapi niatnya mesti benar-benar lillahi ta'ala. Allah tanya kepada golongan ini, apa yang kau buat di atas dunia? Dia cerita, aku belajar ilmu ya Allah, aku belajar sehingga aku menjadi alim, aku baca Al-Quran, tetapi dia juga mendapat nasib yang sama. Kau belajar supaya orang panggil kau alim, belajar supaya dapat gelaran ustaz, belajar supaya orang panggil kau ustaz, ustaz. Kalau orang tak panggil ustaz, marah dia, aku ustaz tau. Allahu Akbar. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, balik membawa pahala yang telah rosak. Tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, disuruh kita memperelokkan bacaan Al-Quran, tetapi disuruh yang lebih besar lagi, membaca Al-Quran itu lillahi ta'ala. Membaca Al-Quran itu benar-benar mengharap redha Allah, bukan bila mana orang tengok diperelok bacaan. Bila orang puji dia sedap bawa baca, lama saya belajar kata dia. Lama saya belajar, takkan tak sedap. Allahu Akbar. Bahaya, perangkap. Ibnu Jauzi menulis satu kitab yang sangat bagus, Talbis Iblis. Bagaimana perangkap iblis kepada pelbagai jenis golongan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, golongan yang beri sedekah, golongan yang infak harta. Tuan-tuan datang di sini, antara perkara yang disebut dalam majlis silaturahim kita baru ni, Ustaz Fadil sebut tentang sedekah. Gandakan sedekah kita, kerana sedekah itu benar-benar akan digandakan di bumi ini. Lebih hebat daripada gandaan kita bersedekah di tempat lain. Dan di sinilah tempat kita nak latih jiwa kita. Tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sedekah juga mesti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sebut tentang sedekah ni, saya teringat. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, bila mana seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayy sadaqatin a'zam ajran? Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahala? Sedekah ni banyak tuan-tuan, sedekah ni banyak ini, tapi yang paling besar pahalanya bagaimana tuan-tuan? Anta saddaqa wa anta sahih, kata Nabi. Kau bersedekah ketika mana kau sihat, ketika mana dalam kepala tak ada fikir nak mati, ketika mana dalam kepala fikir hidup nak panjang lagi, waktu itu pulun sedekah. Wa anta syahih, dan engkau kedekut. Yang ni nak faham macam mana? Tengah kedekut nak sedekah, kalau kedekut tak bagi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang, kita keliru, dia ni jimat ke kedekut? Jimat dengan kedekut ni macam sama. Untuk diri dia jimat, selipar dekat kaki dia berganti, bini sampai merajuk suruh tukar selipar, dia tak tukar. Beli baju raya ni, isteri dan anak-anak ni macam-macam tema kalau pelangi, kalau orang Sarawak macam kek lapis dah baju. Suami baju itulah juga dia kata. Aku tak kata, kau nak tukar-tukar aku baju ni. Itulah pengorbanan suami. Suami dia banyak pengorbanan dia lah, panjanglah cerita nanti. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, dengan diri dia berkira. Saya ingat tuan-tuan duduk di utara biasa dengar kot Ustaz Syamsuri Ahmad. Dia sebut satu orang sahabat dia, saya dengar pun tergelak lah. Bateri ni tuan-tuan, handphone, tuan-tuan mungkin pernah dengar orang pukul 11 malam tutup handphone. Tutup handphone pukul 11 malam. Kita kata okey lah, tutup, tak nak diganggu. Mungkin privacy untuk dia dengan isteri dia ke dengan keluarga dia. Tapi bila tanya kenapa tutup, bukan tu jawapan dia tuan-tuan. Tutup awal, jimat bateri boleh pakai lama sikit. Sampai tahap tu ada tuan-tuan, orang punya jimat dengan diri sendiri, nak beli barang berkira. Tetapi bila bab sedekah, dia tak berkira. Ini bagus. Diri sendiri berkira, tukar
kira nak beli kereta. Kereta aku asal boleh jalan sudah. Asal boleh jalan sudah. Aircon rosak, aircon semula jadi ada. Pakai tingkap. Tapi bila bab sedekah, dia ke depan. Ini bagus. Apa lagi kata Nabi? Takhshal faqr, ketika mana engkau takut fakir, takut miskin, tapi sedekah. Sedekah ketika mana takut miskin. Ini sedekah paling besar ganjaran. Wa ta'mulul ghina, dan ketika mana kau berangan nak jadi kaya. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang orang ni dia ada target dia. By this year, by the end of this year aku mesti ada 100,000 dalam account. Di hujung tahun ni aku mesti ada target berapa aku dapat. Tapi dalam ketika dia duduk macam tu, sedekah datang, peluang sedekah datang, itu dia tak kira. Keluar. Inilah sedekah yang paling baik kata Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tempat kita nak semak jiwa kita sama-sama, supaya jiwa yang kita bawa balik berbeza dengan jiwa kita ketika datang. Mudah-mudahan kita datang jiwa yang telah sedia, mudah-mudahan baik. Kita tambah baik lagi tuan-tuan. Kita jadi orang yang tidak gilakan pujian manusia. Kita jadi orang yang tidak terkesan dengan kecaman manusia selagi mana kita betul. Zaman sekarang zaman kecam-mengecam kita tuan. Macam-macam. Silap sikit viral aja kena kecam. Satu Malaysia kena kecam. Tuan-tuan, kita tidak takut kecaman jika kita betul. Kita tidak gilakan, tidak terbuai dengan pujian. Orang puji kita, kita cepat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah bumi. Kita berjalan di atas bumi ini, ingat, tidak ada satu inci pun bumi Makkah, bumi Madinah ini melainkan ada kaitan sirahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang jauh datang nak dekatkan diri kita dengan Nabi. Ada orang tiap-tiap tahun datang umrah, hari ni pula boleh pula tiap-tiap tahun lepas. Tiap-tiap tahun datang. Dekat kita dengan Nabi, mudah-mudahan. Tetapi dekat dengan Nabi ni tuan-tuan bukan orang yang paling kerap datang Mekah Madinah. Dekat dengan Nabi ni bukan orang yang paling banyak berada di Raudhah. Bukan itu penentunya. Mudah-mudahan dapat masuk banyak, dapat dekat dengan Nabi. Tapi dekat dengan Nabi ni orang yang paling banyak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Nabi ni tuan-tuan, al-hub wal ittiba'. Sayang dan ikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya diberi masa setengah jam. Saya tak tengok jam belakang. Masih ada masa 5 minit insya-Allah. Kalau habis tuan-tuan batuk lah. Saya ada kawan sama dia batuk. Habis sudah 5 minit dia. Sambil dia batuk. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan masa yang pendek ini tuan-tuan, kita duduk sekejap. Saya tidak ada ilmu tuan-tuan. Saya orang yang sama macam tuan-tuan. Masing-masing nak islah diri. Saya cakap bukan tuan-tuan untuk diri saya. Tuan-tuan, kita duduk di bumi ini. Kita lihat satu-satu kesan sejarah. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan melihat, pergi ke Maulid Nabi, tempat lahir Nabi. Tuan-tuan pergi melihat kesan-kesan sirah Nabi SAW. Tapi kita kena lihat balik, apa kesannya kepada jiwa kita. Adakah cukup sekadar kita berselfie saja? Adakah cukup sekadar kita buat FB live saja? Adakah cukup sekadar lepas kita upload tu kita tengok berapa ramai like ni? Sikit benar pula yang like. Buat lagi sekali. Jangan. Kesan kejiwaan itu. Biarlah rehlah kita datang ke sini, biarlah rehlah itu dengan hati. Biarlah kita datang, kita tawaf di Kaabah. Ketika di Kaabah itu kita berjalan, kita ingat di sinilah Nabi aku dulu dicerut lehernya oleh Abu Jahal. Di sinilah tempat Nabi. Tuan-tuan, hari ini kita sujud, tak ada orang musik kita. Paling-paling pun polis yang marah kita. Allah hadir, tarik dia. Itu punya pergi sembahyang tengah jalan. Nabi sujud tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ambil isi perut unta, letak atas belakang Nabi. Allah Akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebelum daripada itu mendoakan direct kepada Rasul. Tapi bila mana kena begitu tuan-tuan, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Tuan-tuan baca dalam Rahim Maktum. Tuan-tuan tengok dalam sirah. Mereka-mereka yang buat itu 6 atau 7 orang. Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Semua mereka ini ketawa sehingga bergegar badan mereka. Nabi bangun setelah Fatimah bersihkan badan Nabi. Nabi pergi seorang demi seorang. Nabi tunjuk, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Satu persatu Nabi tunjuk. Ketika Nabi tunjuk itu terdiam mereka tuan-tuan. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak melihat melainkan semua yang didoakan oleh Nabi.
dicampak ke dalam qalib, yang di lubang daripada. Tuan, kita solat hari ni tak ada orang usik kita. Kita sujud hari ni, kadang-kadang kita bergaduh je dengan orang sebelah pasal tak bagi jalan. Tapi Nabi kita, tuan-tuan, di situlah dia ditekan. Di situlah setiap kali Nabi salat, Nabi dihina. Di situlah Abu Jahal ancam Nabi. Tuan-tuan, biar kita pergi ke tempat-tempat itu yang kita nampak. Mudah-mudahan dia memberikan kesan kejiwaan. Kita balik dalam keadaan jiwa kita merasakan beruntung kita menjadi umat Nabi. Bertambah sayang kita. Yang sayang tu membawa kita lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi sebut kepada Anas dan juga seorang badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Nabi kata, engkau dibangkitkan di akhirat besok bersama dengan orang yang kau sayang. Tuan-tuan, biarlah sayang kita kepada Nabi ini bukan sekadar sayang yang kita lafaz di mulut, bukan sekadar sayang yang kita sebut tanpa kita memahami apa tuntutannya. Jadikanlah rihlah kita ke bumi yang dicintai oleh Allah dan Rasul ini, menjadikan diri kita keluar daripada bumi ini membawa jiwa yang lebih baik, membawa diri yang lebih bersedia untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang kita kongsikan ini memberi manfaat pada tuan-tuan dan juga diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini insya-Allah akan kita dikumpulkan balik di depan Allah di akhirat besok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah kumpulkan kami ya Allah di bumi yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah berikan peluang kepada kami ya Allah. Walaupun kami datang membawa dosa-dosa kami ya Allah yang telah Kau tutup daripada pandangan manusia ya Allah. Kau mengetahui segala yang terang dan nyata dalam jiwa kami. Kau berikan peluang kepada kami menjadi tetamu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan penuh kerendahan hati kami. Dalam penuh keadaan tangan-tangan kami penuh dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kami menadah tangan kami ya Allah, memohon kepada-Mu agar Kau bersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Buanglah segala sifat-sifat mazmumah dalam jiwa kami ya Allah. Keluarkanlah segala sifat-sifat kotor dalam jiwa kami ya Allah. Masukkan ke dalam jiwa kami perasaan rendah diri, tawadhu, perasaan merasa tunduk kepada perintah dan arahan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ya Allah daripada pelbagai negeri. Kami datang daripada seluruh pelosok dunia ini ya Allah, hanya semata-mata mengharap redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami ya Allah. Kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami ya Allah. Nabi tidak pernah bertemu dengan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimanakah nasib kami di akhirat pula ya Allah. Andai Nabi tidak mengenali kami ya Allah, agar Nabi tidak mengaku kami sebagai umat baginda ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Jadikanlah kami dikenali oleh Nabi kami ya Allah. Jadikanlah kami dijemput oleh Nabi untuk minum air daripada kolam baginda ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami ya Allah daripada kalangan hamba-Hamba yang Kau terima amalnya ya Allah, yang Kau tutup dosa-dosanya ya Allah, yang Kau sembunyikan aibnya di akhirat ya Allah, yang tidak Kau dedahkan aib kami di hadapan manusia-manusia lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada jiwa kami ikhlas ya Allah. Berikanlah kepada jiwa kami keikhlasan ya Allah. Berikanlah kepada jiwa kami ya Allah jiwa yang tidak terkesan dengan pujian manusia, jiwa yang tidak terkesan dengan kejian dan cacian manusia, semata-mata hanya kerana kami mengharap redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi Jumaat ya Allah, hari yang Kau muliakan, di bumi yang Kau muliakan ini, kami mohon padamu ya Allah, seperti mana Kau telah kumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkanlah kami di akhirat ya Allah dalam keadaan Kau redha kepada kami. Kumpulkanlah kami di akhirat ya Allah dalam keadaan Kau mengampuni kami. Kumpulkanlah kami di akhirat ya Allah dalam keadaan Kau membiarkan kami ya Allah menerima syafaat baginda Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian kami akan mulai meninggalkan bumi ini ya Allah, dan kami semua akan kembali ke negeri-negeri kami ya Allah. Kau jadikanlah rihlah kami ini ya Allah, perjalanan kami ini ya Allah, musafir kami ini ya Allah, musafir yang memberikan perubahan kepada jiwa kami ya Allah, agar kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah, agar kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah, agar kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kasihanilah kami, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.